Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku lagi, Effendi Osman. Hari ni kita nak walk through pula aplikasi Coros pada smartphone. Okey, untuk pertama sekali, korang kena install aplikasi ni daripada Apple Store atau juga Google Play Store. Okey, mari kita pergi kepada paparan atau antara muka dalam aplikasi Coros. Okey, untuk pengetahuan korang, video ni adalah video aku sendiri, tidak dibayar oleh Coros untuk buat review atau apa-apa. Unit ni juga aku beli sendiri. Jadi aku boleh cakap apa yang baik, apa yang buruk tanpa ada prejudis terhadap apa-apa brand. So, mari kita mula. Okey, untuk paparan utama, pada bahagian hadapan ni kita ada calorie burn for today. Seterusnya kita ada active energy, sama jugalah. Dia dekat atas bawah ni adalah sama. Okey, kita pergi kepada calorie burn. Dia macam bentuk chart. So ada daily, kita ada weekly, kita ada monthly. So tu untuk active energy atau berapa banyak kalori burn. Seterusnya kita ada exercise time. Sama juga, dia boleh day, ada weekly, ada monthly dan juga yearly. Macam contoh, ni adalah exercise time. Aku start tadi, aku lari pagi tadi pukul 5 pagi. So dia ada tunjuk lah. So yang ketiga kita ada step, berapa total step per day. Sama juga, ada juga weekly, ada monthly dan juga yearly. So dia akan tunjuk dalam bentuk masa lah dekat sini berapa step. Macam tadi aku lari daripada 5.5 ke 6, step dia 3210. Yang keempat kita ada heart rate data. Sama juga, ada daily. Macam tadi hari ni aku pakai jam ni semasa tidur, dia monitor lah. Aplikasi Coros ini juga monitor kita punya sleep. Kalau tengok kat sini ada sleep juga. So ada daily, weekly, monthly dan yearly juga. Kat sini kita boleh tengok lah. Deep sleep. Yang biru pekat ni deep sleep. Yang biru cair ni adalah light sleep. Yang biru cair sangat ni adalah awake. So kalau nak tengok kat sini kita ada awake lah. Sama juga ada weekly, ada monthly, ada yearly. Okey, kita pergi pada workout pula, paparan workout. Ni ada paparan workout untuk contoh aktiviti hari ni. Kita skip dulu yang ni, kita pergi pada training load. Training load ni adalah jumlah training yang korang buat. Contoh dia full max dia is 120. Macam contoh hari ni aku dah pakai 66%. Lebih kurang macam body stamina lah. Sama juga dia dalam bentuk chart macam ni. Kita boleh keluarkan paparan lain juga. Boleh tengok threshold, V2MX, resting heart rate, training. Ok, ada juga fitness index di paparan hadapan. So kalau tengok kat sini, resting heart rate aku adalah 80, V2MX aku adalah 41, threshold heart rate aku adalah 157, threshold pace aku adalah 550, fitness level 29%. So dekat sini ada tunjuk lah. Dia punya bacaan ni mengikut algoritma jam masing-masing lah. Kalau korang pengguna Garmin, mungkin algoritma dia lain. Benda ni aku pun tak pasti macam mana nak compare. Tapi kalau korang follow Coros, korang ikutlah apa kiraan yang dia guna. Okey, itu untuk muka hadapan. Kita pergi kepada tab kedua. Tab kedua adalah workout activity yang korang buat pada hari ini dan juga seminggu. Dia akan tunjuklah semua workout yang kita pernah buat. So macam tadi, pagi tadi aku dah lari 11 km. Okey, dia tunjuk kat sini lah. Kita skip juga yang ni, kita tunjuk. Okey, tab ketiga pula adalah tetapan. Banyak tetapan boleh dilakukan di sini. Contoh dekat sini kita boleh set profile. Contoh kalau nak ubah heart rate atau nak ubah weight, korang boleh ubah kat sini. Macam contoh heart rate zone boleh ubah dekat sini. Kiraan dia pun ada max heart rate, reserve zone, heart rate reserve zone pun boleh. Kita nak tentukan kita punya heart rate ikut 3 jenis bacaan ni pun boleh juga. So itu untuk heart rate. Kita boleh ubah juga kalau nak tukar feet ke pound, cm per kg. Dan save.
Kat sini juga ada workout program. Contoh kalau korang nak create workout, boleh buat kat sini. Untuk bike boleh buat. Nak buat interval pun boleh setting dekat sini. So seterusnya ada training plan. Boleh juga nak masukkan training plan ke dalam jam. So, contoh yang ni kita ambil. Okay, ni sub 25 untuk 5 kilo. So kalau tengok kat sini, dia adalah training plan untuk 14 minggu. So kalau korang start training plan, lepas tu sync, dia akan sync kepada jam lah. Okay, kita skip yang ni, tak nak tunjuk. Okay, navigation route library. Kat sini kita boleh load route ke dalam aplikasi Coros dan kita boleh hantar kepada jam. Tapi untuk pengetahuan korang, Pace 2 tidak menyokong navigation, jadi dia tak boleh nak import masuk dalam jam. Tapi aku tunjuk cara nak import dan contoh macam ni. Aku dah add route dalam ni. Ni based on route yang aku favorite. Contoh kalau macam ni, kita nak sync kepada jam, kita boleh tekan kat sini. Sync with your watch. Tapi manakala Coros Pace 2 tak menyokong navigation, jadi kita tak boleh nak sync lah. Seterusnya ada muscle heat map. Muscle heat map ni kalau untuk korang buat strength training, korang boleh nanti dia akan tunjuk lah korang fokus kat area mana, lengan ke. Macam aku tak guna pun sebab aku tak buat strength pun sekarang ni. Ok, seterusnya ada record. Dia akan tunjuk lah menggunakan bash bila korang buat run tersebut. Contoh first 10 km aku buat masa 8 Ogos 2020. So first 21 aku tak pernah buat lagi semasa menggunakan jam Coros 2 ni. So itu untuk bash dan record. Okey, kita tengok pada aplikasi ketiga yang disokong oleh Coros. Kat sini boleh kita nak tetapkan contoh daripada Coros, kita nak synckan kepada Strava, boleh buat di sini, third party apps. Ini adalah aplikasi ketiga yang disokong oleh Coros. Strava, Training Peaks, Running Quotient, Adidas Running, Relief, Finance Search, Run Analyze, Apple Help dan Word Run. Contoh kita nak sync dengan Strava, kita just tekan kat sini. Macam contoh aku dah sync dah sebenarnya. Tapi kalau kat sini dia akan connect lah, kau tekan connect dan korang logging account Strava korang. Nanti dia akan authorize Coros untuk menghantar data kepada Strava. Okey, seterusnya account link. Kita boleh linkkan kepada Facebook, WeChat dan juga Apple ID. Selain itu feedback about us, itu tak penting. Seterusnya kita pergi pada tab keempat, device, informasi device. Kat sini kita boleh tengok sekarang jam ni digunakan sebagai preferred activity. Jadi kalau aku ada 2 jam, aku nak tentukan aku punya VTO Max menggunakan Coros Pace 2, aku kena setkan Coros Pace 2 sebagai preferred activity tracker. Kat sini juga kita ada workout data. Ini kita nak buat tetapan untuk paparan pada jam. Contoh, kita nak ubah data paparan aktiviti untuk aktiviti run, kita boleh buat dekat sini. Ambil contoh satu, kita ambil distance ni, kita ubah. Sebentar, okey. Contoh kita ubah yang ni, kita jadi time of the day. Lepas dah ubah ni, korang kena sync, baru dia berubah. Okey, contoh save. Baru dia ubah time of the day. So itu untuk ubah paparan data semasa aktiviti. Korang boleh kena buat dekat telefon saja atau aplikasi Coros, tak boleh nak ubah dekat jam. Itu yang kelemahan aku jumpa lah setakat ni untuk Coros. Cuma aku rasa ini limitasi lah, tapi ok lah. Selain tu boleh, ok, kita nak restore balik, kita just reset to default, restore to default and save. So dia akan berubah kepada distance semula. So untuk Indoran pun sama juga, kita boleh ubah paparan data, track run. Ini antara yang mode sukan yang ada dalam jam ni lah, kita boleh ubah dekat sini. Ok, seterusnya customization sama juga. Ini untuk tetapan.
Sekejap, aku matikan dulu. Okey, ni untuk workout menu. Kita macam contoh ini apa yang ada dekat jam. Sekejap okey. Okey, contoh run. Indoor run, ada track run. So katalah kita nak drop satu kan. Okey, contoh sekarang aku dah drop bike daripada paparan ni. Aku nak buang GPS cardio. So aku save. So GPS cardio pun dah tak ada dalam ni. So katalah korang macam contoh fokus kat run saja kan, yang lain-lain tak nak, korang boleh buang lah kat sini. Tapi sama juga, hendaklah dibuat di dalam aplikasi Chorus pada telefon. Tak boleh nak buang dekat sini. Semuanya melalui aplikasi Chorus pada telefon. Sama juga toolbox. Toolbox ni apa yang kita nak ada pada paparan sini. Okay, sistem contoh do not disturb semua ada kat sini kan. Kalau nak buang, buang dekat sini, save, dekat sini akan hilang. Sama juga tak boleh nak buang dekat jam, kena menggunakan aplikasi Chorus pada smartphone. Okay, itu saja untuk yang tu. Okay, kita pergi pada firmware update. So, firmware update ni untuk tunjuk sekiranya ada update terbaru, korang boleh sync dekat sini lah. Okay, macam sekarang ni ada update terbaru, tapi aku tak nak update dulu. Tengok apa yang bug fixing reading. Okay, setiap update tu dia akan beritahu lah apa yang dia fix. So kalau nak update, kena update daripada telefon, dia akan hantar file tu kepada sini. Okay, itu firmware update. Untuk my training sama juga. Macam tadi kita boleh set, okay, kita nak ada run program apa pun boleh letak kat sini. My training plan ni aku rasa tadi dah ada dah pun dekat page yang sebelum ni. Wash face, untuk ubah wash face pun boleh buat dekat sini. Macam contoh dekat jam dia hanya load 1, 2, 3, 4, 5. Katalah nak add lagi, korang boleh tambah dekat sini lah. Korang boleh pilih dekat sini. Untuk pengetahuan korang, apa yang ada dekat sini saja boleh guna. Dia tak macam Garmin, kita ada aplikasi IQ Store untuk load third party punya watch face. Tapi untuk Chorus, semuanya dibina oleh developer Chorus. Jadi apa yang ada dalam ni je lah. Tapi aku rasa time to time dia orang akan tambah lah untuk yang menarik. Macam sekarang ni, ni yang ada. Okay, tu untuk watch face. Kalau nak ubah pun sama juga, kena melalui aplikasi Chorus pada smartphone. Seterusnya GPS satellite data. GPS satellite data ni adalah informasi satelit. Korang kena pastikan jam korang menggunakan GPS satellite data yang terkini. Sebab kalau pakai yang lambat, yang lama punya, dia akan ambil masa untuk jam detect GPS sekiranya korang lari outdoor. Dan pastikan benda ni sentiasa updated lah. So macam mana nak pastikan updated? Kena melalui aplikasi Chorus. Korang just tekan ni, kalau macam tulis current satellite data is up to date, no need to update. So maksudnya dia dah jam dekat jam ni memang dah menggunakan satellite data yang terkini. So kita pergi pada notification. Kita boleh pilih notification apa yang kita nak keluar pada jam. Tapi untuk pengetahuan korang, aku dah cuba jam ni dan aku rasa notifikasi dia ni agak kurang sikit lah. Sebab notifikasi ni bila korang set semua ni, contoh kita ambil Facebook kan, korang di luar aktiviti juga notifikasi tu akan masuk. Macam jam lain, kita boleh pilih notifikasi tu hanya keluar semasa aktiviti. Tapi untuk Chorus, bila korang dah pilih dekat sini, luar aktiviti pun korang akan dapat notifikasi. Kenapa aku kata benda ni tak best sebenarnya? Sebab sekiranya kita tak pakai jam, notifikasi tu masuk dan benda tu melibatkan privacy, mungkin orang lain boleh baca kalau jam tu kita letak time meja. Tapi kalau kita buat notifikasi tu hanya semasa aktiviti, dah tentu arah kita, bila kita lari je, kita pakai jam kan. Jadi notifikasi tu masuk semasa aktiviti saja. Bila di luar aktiviti, notifikasi tu tak masuk. Tapi untuk Chorus ni buat masa sekarang, dia tak ada benda tu. Dia notifikasi dia masuk dekat semua. So aku rasa penambahbaikan yang Chorus patut buat. Aku rasa diorang mampu buat. So macam ni, sekarang ni aku buat notifikasi hanya untuk call sahaja. Okay, seterusnya ada do not disturb. Tak ada apa pun benda ni, cuma kita boleh tentukan, contoh kita tak nak terima notifikasi in certain period time, kita boleh turn on do not disturb. Contoh biasa kita guna time tidur lah, kalau tak nak orang ganggu kita. Sama juga just cancel, tak ada apa-apa. Okay, tu untuk
untuk paparan antarmuka, jadi kita pergi ke pula kepada paparan data activity. Okey, pergi pada tab sini. Okey, aku ambil workout yang pertama. Lagi satu aku nak beritahu kat sini, Coros ni satu lagi kelemahan yang aku rasa patut diorang fix segera. Contoh aplikasi tadi yang aku buat demo tu, tengok 1 minit. Korang tak boleh nak delete tau dekat jam ni. Dia akan masuk dekat sini. So data akan piling kat sini lah. Tapi masalahnya sekiranya korang synckan aplikasi Coros ni kepada Strava, dia akan sync cepat sangat tau. Aku rasa Coros punya aplikasi sync kepada Strava sangat laju. Jadi macam ni dah tersync, orang kan tengok apasal mamat ni 0 km kan. So masalah dia dekat jam sendiri lah. Patut contoh aplikasi untuk contoh run yang ni, aku rasa elok boleh buat features yang boleh delete dekat jam. Tapi buat masa ni tak ada lagi. Jadi dia masuk kepada aplikasi Coros, so kena buang kat sini. Tapi memandangkan dia sync kepada Strava terlalu pantas, aku rasa data tu pun dah ada kat Strava, tak sempat aku nak delete kat sini. Tak apa. Okay, kita pergi contoh pagi tadi Okay, ini paparan data untuk aplikasi Coros. Dia mengikut jam lah, tapi buat masa ni aku perasan semuanya sama je. Sebab setiap Coros dia ada indikator atau software sensor yang sama. Kalau tengok ada heart rate power pun ada, ada power reading pun ada dekat sini. Okay, kita go through satu-satu. First kita ada map. Tak ada apalah nak tunjuk sini. Okay, yang kedua kita ada start 11 km, nama aku, workout time, average pace, base km, average heart rate, calories burn. Kat sini ada pace juga. Sama juga dia boleh tengok dalam bentuk yang lebih panjang. So kat sini kita boleh nak showkan data yang kita nak. Pace, cadence, stride length pun boleh letak kat sini. Running power, tengok aku ada berhenti sekejap solat pada waktu ni, so memang ada drop lah. Elevation pun boleh tengok. Heart rate pun kita boleh tengok sekali. So seterusnya kita ada cadence. Cadence ni adalah step per minute lah, berapa banyak kita stepping on the ground dalam masa seminit. So ada stride length, berapa bukaan kaki kita. Running power, ni antara yang aku rasa sangat awesome lah. Tapi aku still tak faham macam mana nak pakai running power ni. Aku perlu lagi masa untuk baca benda ni, nak fahamkan macam mana running power punya data. Tapi antara jam yang ada running power lah. Tanpa perlukan sensor tambahan, dia boleh keluarkan data running power. Good job Coros. So ada elevation sama jugalah macam tadi. So kita ada heart rate, BPM. So ada heart rate zone juga. So boleh tengoklah kat sini warm up, fat burn, aerobic, threshold. Macam tadi aku lari, aku banyak spend dekat aerobic punya zone dan juga threshold. Maksudnya aku lari banyak zone 3 dan zone 4 lah tadi. So boleh tengok training effect juga, boleh tengok aerobic TE, anaerobic TE. So kat sini kalau korang nak tahu info lebih dalam, korang boleh tekan kat butang ni lah, I ni, info. So boleh dia tunjuk lah masa larian ni kita utilize kat mana punya site. So aku punya run tadi aku banyak gunakan aerobic punya ni lah, zone. So dekat situ juga, dekat sini juga ada juga tunjuk lap. Okay, itu untuk paparan aktiviti. Kalau untuk basikal, aku tak ada basikal untuk simulate benda ni. Tapi untuk running punya data sangat detail lah pada pendapat aku. Sama juga macam jam lain. Ada kalender dekat sini. Dia akan tunjuk lah active day korang. Macam contoh aku sekarang ni tiap-tiap hari aku beraktiviti. So memang penuh lah kat sini. Okay, aku rasa itu saja untuk paparan atau walkthrough interface aplikasi Coros. Kalau korang ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan di ruang komen. Terima kasih untuk
kau follow. Terima kasih untuk subscriber yang sedia ada dan jemput subscribe kepada yang baru sampai kepada channel ni. Untuk pengetahuan korang, aku banyak buat review mengenai jam sukan. Aku juga banyak berkongsi informasi mengenai gadget sukan juga. Selain itu, kalau korang ada persoalan yang kritikal dan korang perlu jawapan yang segera, korang boleh contact aku dekat Instagram atau Twitter aku. Sebab katalah kalau korang komen dekat YouTube ni, kadang ambil masa sikit lah aku nak reply. Tapi kalau nak pantas, macam contoh korang tengah buat decision kan, nak pilih antara jam ni atau jam ni, korang perlukan feedback yang sangat cepat, korang boleh pergi kepada Twitter aku, korang boleh DM aku kat situ. Aku insyaAllah aku boleh tolong untuk answer, untuk jawab soalan tu lah. So itu saja untuk kali ni. Aku harap video ni manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share informasi ni untuk kawan-kawan di luar sana. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.